A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan teruskan dengan kelebihan bulan Ramadan. Yang itu keistimewaan dan kelebihannya. Okey. Sesungguhnya bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ibadat bagi umat Islam. Ini diperkuatkan dengan terdapat banyak hadis yang menyebut tentang keutamaan dan keistimewaan beramal di bulan Ramadan. Antaranya ialah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, solat 5 waktu, solat Jumaat sampai solat Jumaat berikutnya, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya adalah menutup dosa-dosa kecil yang dilakukan antara keduanya bila dosa-dosa besar dijauhi. Okey, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat bagi seseorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuanku, aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka berilah aku hak untuk meminta syafaat baginya. Dan berkata pula Al-Quran, wahai Tuanku, aku telah mencegah dia tidur di malam hari kerana membacaku, maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya, maka keduanya diberi hak untuk meminta syafaat. Itu hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Okey, hadis yang ketiga dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda bahawa sesungguhnya bagi jannah itu ada sebuah pintu yang disebut Rayyan. Pada hari kiamat dikatakan di mana orang yang berpuasa untuk masuk jannah melalui pintu itu. Jika yang terakhir antara mereka sudah memasuki pintu itu, maka ditutuplah pintu itu. Okey, hadis ni diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Okey, hadis yang seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan kerana beriman dan ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosanya yang sekarang. Okey, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang seterusnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai yang digunakan oleh seorang hamba untuk membentengi dirinya dari sesaan neraka. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Okey, daripada semua hadis di atas dapatlah dikatakan bahawa puasa Ramadan memberi pengajaran kepada kita. Di antaranya ialah bulan yang penuh keberkatan. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang penghulu segala bulan, dan juga bulan ni juga penuh dengan orang kata keberkatan, iaitu berdasarkan amal ibadat kita. Okey, pada bulan ini pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Okey, pada bulan ini syaitan-syaitan dibelenggu. Okey, syaitan-syaitan dibelenggu yang dimasukkan adalah syaitan-syaitan yang ganas. Telah dibelenggu dan diikat. Okey. Dalam bulan ini ada satu malam yang keberkatannya beramal di dalamnya adalah lebih baik dari beramal selama 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Okey, malam Lailatul Qadar. Okey, pada bulan ini setiap hari ada malaikat menyuruh umat Islam supaya berbuat baik dan menjauhi perkara maksiat. Amalan itu dapat menutup dosa-dosa kecil antara Ramadan ini sehingga bertemu Ramadan berikutnya. Okey, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan memintakan syafaat. Daripada amalan membaca Al-Quran dan berpuasa menjadi perisai dari sesaan neraka. Okey, bagi orang yang berpuasa disediakan pintu khusus baginya untuk memasuki syurga, iaitu pintu yang dinamakan Rayyan. Okey, seperti yang itu adalah 8 keistimewaan bulan Ramadan. Okey, yang pertama sekali mendapat 2 kesenangan. Okey, diriwayatkan daripada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali ganda, bahkan sampai 700 kali ganda. Allah SWT berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Dia akan meninggalkan syahwat, makan dan minumnya kerana aku. Orang yang berpuasa dapat dua kesenangan, iaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Okey, itu dua kesenangan. Lepas tu juga takarub kepada Allah. Okey, daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa, maka Allah tidak perlu dengan puasanya dari makan dan minum. Okey, itu takarub kepada Allah. Okey, mendapat pahala jihad. Okey, pahala jihad ni ada dua yang disebutkan, iaitu jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa, jihad pada malam hari dengan solat malam. Jadi ni dua perkara ni akan dapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu lagi, barang siapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, nescaya diberikan kepadanya pahala yang tidak terhitung. Okey, rukun keempat. Okey, dia adalah puasa adalah satu rukun Islam yang keempat, seperti mana surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, itu satu lagi daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan asas agama Islam, iaitu Islam ditegakkan atas 5 perkara, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iaitu kalimah syahadah. Yang kedua, wa aqimus solah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Lepas tu juga wa atuz zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, yang keempat, iaitu as-saum fi Ramadan, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima sekali, iaitu menunaikan haji kepada siapa yang ada haknya, yang berkemampuan. Okey, setakat itu saja tentang empat keistimewaan. InsyaAllah esok kalau tiada keberatan, saya akan teruskan dengan berkaitan dengan solat tarawih, pembebasan kota Mekah, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi berbagai jin dan syaitan dibelenggu, dan setiap amal fardu dan sunnah digandakan 70 kali ganda. Okey, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.